Okey, Assalamualaikum. Kita tengok bab 2. Okey. So soalan nombor 1A. So kalau kamu tengok sini 2, kita tak mau ada kurungan tu lah. Kalau boleh kita nak kembangkan dia. Okey, tak mau ada kurungan, tak mau ada pecahan. 2 dengan 4 ni kita boleh potong. 1, 2. Tapi 2 dengan 2 tak boleh potong. Kenapa tak boleh potong? Sebab ada kuasa 2 kat sini. So kamu kena expand dulu. So cikgu tulis balik 2. Y ni cikgu letak kat sebelah 2. Okay, takut terlupa. Negatif 2 tolak Y. So yang ni akan jadi tolak 2. Yang ini kamu kena expand atas dan bawah kuasa 2. 2 kali lah maksudnya negatif 2 tolak Y. So bila kamu expand yang ini, dia akan jadi 4 tambah 4Y tambah Y kuasa 2 per dengan 4. Mana datang 4, 2 pun kena kuasa 2. Sama dengan negatif 6. Okay. So baru boleh, sebab tak ada kuasa dah. So baru boleh potong. Tapi kamu potong pun masih ada pecahan. Yang ni cikgu kembang siap-siap. So dapat negatif 4Y, negatif 2Y kuasa 2. Tolak. So kalau cikgu salin balik 4 tambah 4Y tambah Y kuasa 2 per 2. Masih ada per 2. So kali semua dengan 2. So kamu akan dapat negatif 8Y tolak 4Y kuasa 2. Yang ni cikgu tak mau buka kurungan lagi. Okay. So tinggal atas saja. So negatif 6 kali 2 negatif 12. Baru buka kurungan. So dapat negatif 8Y tolak 4Y kuasa 2 tolak 4 tolak 4Y tolak Y kuasa 2 sama dengan negatif 12 tu pun cikgu pindah siap-siap. Positif 12 sama dengan sifar. So kita kumpulkan. Ni dapat negatif 5Y kuasa 2. Negatif 8Y, negatif 4Y, negatif 12Y, negatif 4 tambah 12 tambah 8. Okay. Sebaiknya yang kuasa 2 ni biar positif. So cikgu tukar tanda. Okay. Cuma dekat sini dia bagi hint dah. Bila dia kata jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. So kalau kita tekan kalkulator. Okay, kalau kamu tekan kalkulator, kamu takkan dapat jawapan boleh tukar kepada pecahan. Okay. Dia mesti perpuluhan saja. Okay. So kamu tekan kalkulator mod A kita 5, B 12, C negatif 8. So dapatlah Y, jangan X ya. Kalkulator keluar X tapi kita punya Y sama dengan dia nak 3 tempat perpuluhan. So 0.544. Satu lagi Y. Y adalah negatif 2.944. Kalau jawapan perpuluhan macam ni, jangan guna factorization. Memang auto salah. Okay, so guna formula. Formula bagi. Okay, so sini Y sama dengan negatif. Check balik formula nombor 1. Ini formula nombor 1. 4 AC per sepenuhnya ya 2A. So apa nak buh dekat situ, kurungan pertama adalah negatif B 12. Sini B kuasa 2 4A 5 C negatif 8 per 2A 5. Okay, so settle untuk soalan A. Okay, soalan B. Soalan B dia kata diberi 1/2 ialah punca. Bila disebut 1/2 ialah punca, punca ni sebenarnya nilai X. X kita adalah 1/2. So nak cari P, kamu ganti X dengan 1/2. 2, nampak X ganti dengan 1/2 kuasa 2 tambah P tak tahu X 1/2 tolak 1 sama dengan sifar. Okay, yang ni boleh guna kalkulator terus. So jawapan dia P sama dengan 1.
Okay. So soalan C. Okay, yang ni dia bagi tahu 1/2 dan Q ialah punca-punca. Maknanya ini adalah X1, yang ini adalah X2. Tapi, ada tapi pula. Tapi kamu tak boleh guna, boleh guna, cuma jalan kira dia agak panjang. Bila punca ada 2, kita tak tahu salah satu. Yang tak tahu tu Q. So apa kita kena buat? Kita guna formula. Formula SORPOR. So kalau tengok kat sini, 2x² tambah px tolak 1 ni dah susun elok dah. So A kita adalah 2, B kita adalah P, C kita adalah -1. Okey, apa dia SOR? SOR adalah sum of roots, hasil tambah. Apa yang nak kena tambah? Setengah tambah Q. So 1/2 tambah Q. Apa formula SOR? -B/A. So samakan dengan negatif. B kamu P, A kamu adalah 2. Okay. So soalan suruh ungkap P. Macam mana nak buat ni? So yang ini kali semua dengan 2. Tak mau ada pecahan. So kamu akan dapat 1 tambah 2Q sama dengan negatif P. Soalan suruh ungkap P saja. So cikgu tukar tempat. Okay. P ni bagi positif. Ataupun tak mau tukar tempat pun, P tu kita nak positif kali semua dengan negatif. 1 tambah 2Q. Sorry, bukan 1 tambah 2Q. Okay, dia akan jadi -1 tolak 2Q sama dengan P. Tapi bila ungkap, P mesti duduk depan. Dah, settle. Okay, itulah jawapan dia. Okay, kita tengok next one, nombor 2. Dia kata persamaan kuadratik. Okay, dia bila tajuk persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, kalau boleh yang ini kita susun bagi sama dengan sifar. Itu dulu step pertama. Okay, lepas tu identify mana A, mana B, mana C. So A apa sahaja depan X²? 1. B apa sahaja depan X? K tolak 2. Okay, C yang tak ada X? 9. Okay, buat yang ni dulu. 2 punca sama. So kamu guna pembeza layan B² tolak 4AC. Dia ada 3. Besar, kecil sama dengan. So kalau punca sama, sama dengan sifar. Okay, soalan pun nilai-nilai K. Maknanya jawapan lebih daripada 2 lah. So B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan. Tunjuk kat situ tepi tu sama dengan sifar. Apa dia B? K tolak 2. A 1. Yang ini 1 markah. Okay, kembangkan. K kuasa 2 tolak 4K tambah 4 tolak 36 sama dengan sifar. So, K kuasa 2 tolak 4K tolak 32 sama dengan sifar. Bila kuadratik saja, tanpa ragu-ragu, terus tekan kalkulator. Dapatlah jawapan. Tu sebab ada 2 jawapan. Okay. So jawapan yang pertama K adalah 8. Jawapan yang kedua K adalah -4. Jangan lupa tunjuk yang ini. So K tolak 8. K tambah 4. Okay. So next one. B. Yang ini pun sama. Jangan tengok dulu ni. Terus kembang dan bagi sama dengan sifar. So yang ini akan dapat 4x kuasa 2 tambah 6x. Yang ini pindah siap-siap. Tolak P. Tolak 2x sama dengan sifar. Yang ini boleh selesai. So 4x kuasa 2. 6x tolak 2x. Tambah 4x tolak P. Identify mana A. A apa sahaja depan x kuasa 2? 4. B apa sahaja depan X? 4. C yang tak ada X, negatif P. Okay. So baru tengok dia kata 2 punca nyata. 2 punca nyata ni maksudnya B kuasa 2 juga tapi lebih besar daripada sifar. Okay.
lebih besar daripada sifar. Tu soalan dia julat. Julat ni maksudnya lebih besar atau lebih kecil. Okay, lebih besar daripada sifar. Okay, kamu boleh guna juga sama dengan. Sama je. Okay, so sama dengan boleh, tak sama dengan pun tak apa. Okay, yang ni dia tak ada masalah. So dekat sini dia akan jadi B kuasa 2 tolak 4 A C lebih besar daripada sifar. So apa B kita? 4. A 4. C negatif P. So 4 kuasa 2 16. 16 negatif positif 16 P lebih besar daripada sifar. Pindah 16. 16 P lebih besar daripada negatif 16. So P lebih besar, tak perlu tukar tanda. Okay, dia bila punca nyata kita terima juga. Kalau tak letak sama dengan. Okay, soalan C. Cari julat nilai K. Yang ini bila fungsi tak payahlah susun, dia dah siap dah letak ni. So daripada sinilah. Ini A kita 1 tambah K. B kita 4K. C kita adalah 9. Apa maksud ada dua pintasan X? Maksudnya dia ada dua punca nyata dan berbeza. So ini adalah B squared tolak, maknanya dekat paksi X, graf kamu macam ni, contoh dia sentuh 2. So dia ada 2 X, X1, X2. Jadi lebih besar daripada sifar. So B squared tolak 4 AC lebih besar daripada sifar. Apa dia B? 4K. A 1 tambah K. C 9. So macam mana nak kembang? 4 kuasa 2. 16. K pun kena kuasa 2. Yang ni kalau tak cekap kira ni dulu. 4 kali 9. 36. 1 tambah K. Okay, yang ni kalau tak cekap ya. So baru kembang. Kamu tengok ni, kalau boleh kecil, kita kecilkan. Sifir apa boleh guna? Boleh guna sifir 4. Okay. So sini akan dapat 4K kuasa 2 tolak. Cikgu letak 36K kat depan ya. Tolak 9K tolak 9 lebih besar daripada sifar. Okay, kalau sampai sini. Okay. Bila kuadratik, yang lebih besar, lebih kecil. Memanglah kamu tekan kalkulator. K. Okay, so kamu akan dapat dulu jawapan. Kita tekan dulu kalkulator. Okay, K yang pertama adalah 3. K yang kedua adalah negatif 3/4. Okay. Cuma bila jawapan soalan yang melibatkan ketaksamaan kuadratik. So, kamu kena ingat balik seluar kecil, seluar besar. Lukis. So, sini negatif 3/4. Dekat sini adalah 3. Yang ini kita buat factorization dulu. Okay. So, lebih besar. Seluar besar pakai kat mana? Pakai kat luar. So, loreknya di luar. Bila lorek kat luar, K lebih kecil pada negatif 3/4. K lebih besar daripada 3. Okay. Ni dia gabung lah. Okay, next one. D. Persamaan kuadratik. Okay, dia dah tolong susun dah. Okay, mempunyai punca. Dua-dua tak tahu. Okay, dua-dua tak tahu. So, kena guna sorpor. So, apa dia SOR? SOR adalah punca kita alpha beta. Alpha tambah beta. Dapat formula SOR. Negatif B per A. So, negatif. Apa B kita? 1/12. Ini maklumat pertama. Lepas tu sahabat baik SOR. POR. Apa dia POR? Kali kan? Alpha kali beta. Samakan dengan dia punya formula C per A. So apa C kita? Negatif 6 per A 12. Boleh kecilkan alpha beta adalah negatif 1/2. Okay, sekarang ni ada punca baru pula.
So new SOR. Tambahkan 12 alfa tambah 12 beta. SOR tu tambah. Dua-dua ada 12. Faktorkan. So alfa tambah beta. So gantikan. Apa dia alfa tambah beta? Ambil yang lama. Negatif 1/12. So new SOR kita negatif 1. Okay. New POR pula. So new POR adalah 12 alfa kita kalikan dengan 12 beta. 12 kali 12, 144 kali dengan alfa beta. So 144, apa dia alfa beta? Ambil yang lama. Negatif 1/2. So dapat jawapan dia negatif 72. Okay, baru kita masukkan dalam persamaan x squared tolak. SOR mesti tolak dulu. Sama dengan sifar. So x squared tolak. Apa SOR kita? Negatif 1. X tambah apa POR? Negatif 72. Baru buka kurungan. X squared tolak-tolak jadi tambah. Jangan tulis 1x, kesian. X tambah tolak. Tolak. So sama dengan sifar. Okay. Next. Soalan nombor 3. Dia kata rajah menunjukkan lengkung. Cikgu tak nampak rajah pun. Mungkin kita lah kot kena lukis. Mari kita tengok soalan dia. Kata rajah menunjukkan lengkung Y sama dengan PX ini adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2 ataupun bentuk vertex. Okay. Dengan keadaan 32 adalah titik pusingan dan pintasan Y ialah 29. Okay. So soalan A. Tulis persamaan paksi simetri. Kalau persamaan paksi simetri, titik pusingan ni sebenarnya titik minimum atau maksimum ya. Minimum atau maksimum. Tapi kita tak tahu sebab dia bagi tahu berpusing je. Sebab apa tak tahu? Sebab kita tak tahu P ni positif ke negatif. Tu yang cikgu tak boleh nak tahu tu. Okay. So pintasan Y ni maknanya salah satu titik kita adalah 0.29. Okey, persamaan paksi simetri, tengok koordinat X. Koordinat X minimum atau maksimum. Min atau max. So kalau tengok kat sini, 3 lah. Jangan tulis 3 saja sebab dia kata persamaan. So bila, Allah Akbar, cikgu nak highlight. Okey, persamaan, kamu kena tulis X sama dengan 3. Okay. So soalan B. Tentukan nilai P, Q dan R. So bila bentuk vertex yang ini adalah titik X. So X tambah Q. Okay, sepatutnya sama dengan sifar. Okay, kita samakan dengan sifar. So dapatlah Q tu berapa. Tapi dia bagi dah dekat sini. X kita adalah 3. So dekat sini kita nak buat. So X kita adalah 3. 3 tu sebenarnya titik untuk kamu punya titik X lah tu. Okay. So jalan kira dia sebenarnya terus saja yang tu. So Q kita, kita bandingkan sini positif Q. So sini akan jadi negatif Q. Sama dengan dalam titik X kita tukar tanda. Sama dengan 3, maka Q sama dengan negatif 3. Okay. R. Kita cari QR dulu. P ni depan kemudian. Okay. R adalah titik Y. Yang belakang ni adalah titik Y. So terus je. R adalah 2. Okay. So macam mana nak cari P?
Okey, nak cari P, kamu tulis. Bila nak cek depan ni, kamu tulis balik persamaan dia. Y sama dengan P, X yang mana dah tahu tambah Q. So, tolak 3 kuasa 2 tambah dengan 2. So, titik yang kita ada adalah 0,29. Jangan ambil titik maksimum minimum. Memang tak dapat jawapan. Okay, so kita ambil titik 0 dengan 29. Gantikan. So, Y kita 29 sama dengan P. X 0 tolak 3 kuasa 2 tambah 2. So, sini akan dapat 29. 0 tolak 3. Negatif 3 kuasa 2. 9. Awak tak keluar pen. Okay, kamu akan dapat 9P tambah 2. Okay, sini dapat 9P tambah 2. So, dapatlah cari nilai P. So, P kita, betul tu 29, tolak 2, 27, 27 bagi 9 dapat dengan 3. So, P kita adalah 3. Okay. So, kita tulis balik persamaan kita. Sebab kita nak lakar graf. Soalan C. So, kalau cikgu tulis balik, dia akan jadi Y sama dengan 3. X tolak 3 kuasa 2 tambah 2. So, bila lakar graf, kamu kena consider 3 benda. First one, kamu punya bentuk. So, kalau tengok yang ni, 3 ni positif, graf kamu sepatutnya bentuk senyum. Okay. Markah kedua adalah titik. Titik maksimum minimum. So, ini titik minimum kat bawah. 3, 2. Ni kita lakar dulu. Sekejap lagi baru kita lukis dekat paksi yang betul. Dan dia bagi tahu pintasan Y29. Maksudnya kalau kat paksi Y, dekat sini sentuh 29. Dan kalau boleh, kita cari dia punya pintasan X. Macam mana nak cari pintasan X? Nak cari pintasan X, okay, Y dia adalah sifar. Okay, pintasan X, Y dia sifar. So, sini sifar 3. X tolak 3 kuasa 2 tambah 2. Okay, so 0 sama dengan 3. Yang ni kembangkan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Dia akan dapat kuadratik lah sebab graf kuadratik. So, kamu akan dapat, cikgu susun balik, 3X kuasa 2 tolak 18X tambah 3 kali 9, 27 tambah 2, 29. Sama dengan sifar. So, guna kalkulator. Okey. Tapi hati-hati ya bila guna kalkulator ni. Sebab apa? Kalau ikutkan graf kita ni, dia tak sentuh paksi X. Kenapa tak sentuh paksi X? Sebab paling rendah 32. So, dia tak sentuh paksi X. Kalau cikgu ganti dekat B squared tolak 4AC. So, B negatif 18 kuasa 2 tolak 4. A 3. C 29. Okay, cuba kamu kira yang ni dapat berapa. Sebab yang ni budak selalu terlepas pandang ya. Kamu akan dapat negatif 24. So, negatif 24 lebih kecil pada kosong. Maksudnya dia tiada punca. So, dia tak sentuh paksi X. Kamu kena cek juga. Mungkin dia sentuh. Kalau sentuh, kamu kena tunjuk. Sentuh. So, bila lukis graf, dia akan jadi macam ni lah. Ni. Paksi X. This one Fx. So, grafnya jadi macam ni. So, dekat sini titik dia adalah 3, 2. Dekat sini 29. Jadilah dia. Macam tu saja. Okay. Kalau katalah titik dia berada di negatif. Contoh 3, negatif 2. So, kalau 3, negatif 2, gambar dia ke bawah sini. So, kamu kena cari titik yang ni pula. Okay. Yang ni sebab 3, 2, selamat. Tak perlu cari pintasan X. Okay. Soalan nombor 4.
Okay, soalan nombor 4, dia beri HK titik pusingan. So titik pusingan ni macam cikgu sebut tadi, dia adalah titik minimum atau maksimum bergantung kepada soalan. Yang ni kita tak tahu juga. Okay, pintasan Y negatif 6. So titik dia kosong negatif 6. Sama macam tadi juga. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, apa titik kita? Titik kita negatif 2. So, bila negatif 2, okay, negatif 2 sama dengan H. So, terus je. Okay, tengok jalan kira yang tadi. Sama sebiji. Cuma kali ni, dalam ni, dekat persamaan ni dah ada nombor. Dia bagi titik pula, tak ada. So, yang ni kamu akan terus dapat H sama dengan, yang ni negatif 2. Bila keluar pada kurungan, terus dapat H sama dengan 2. Okay, keluar kurungan, tukar tanda. K titik Y yang belakang. K sama dengan negatif 8. Sebab ini adalah bentuk vertex. So, nak cari A, guna titik selain daripada HK. So, kamu ambil titik kosong negatif 6. So, Y sama dengan A. X tolak 2 kuasa 2. Cikgu tulis balik. Ambil titik kosong negatif 6. So, Y kamu adalah negatif 6. A kosong tolak 2 kuasa 2 tolak 8. So, A kita, kamu kira lah jawapannya A dia adalah 1/2. Okay, 1/2. So, kalau kita tulis balik, Y sama dengan A 1/2. Graf kita adalah graf senyum. Okay, graf kita adalah graf senyum. So, kalau kamu tengok titik kita, kalau graf senyum, titik paling bawah adalah 2 negatif 8. Yang ini kena tengok apa pintasan X dia. Okay, sebab dia berada di bawah paksi X. So, kamu kena substitute dekat sini. Nak cari paksi X. So, sini sifar sama dengan setengah. X tolak, ni cikgu kembang siap-siap ya. X squared tolak 4X tambah 4 tolak 8. So, sifar sama dengan setengah X kuasa 2 tolak 2X tambah 2. 2 tolak 8, negatif 6. Tak mau pecahan, cikgu kali dengan 2. So, dapat X squared tolak 4X tolak 12 sama dengan sifar. Okay. Yang ini ada X1 dengan X2. So, kamu kira dia punya X1 dengan X2. A dia 1, B dia negatif 4, C negatif 12. So, dapat X1 6 dan X2 negatif 2. Macam mana nak lukis ni? Okay. So, dia akan jadi X. Yang ni Y. So, dia akan jadi macam ni. So, sini negatif 2. Sini adalah 6. Pintasan X. Pintasan Y negatif 6. Yang paling bawah adalah 2 negatif 8. Okay. Selesai. Macam tu cara lukis. Ini kalau ada pintasan X. Okay. Yang ini kalau tak ada pintasan X. Okay. Next. Soalan nombor 5. Last one. Tapi ada 4. Ada 4 pecahan. Okay. 5A. Ungkapkan dalam bentuk ni. Bentuk apa ni? Bentuk vertex. So, kalau bentuk vertex yang paling cikgu nak kamu guna adalah guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, macam mana nak buat kaedah penyempurnaan kuasa 2? Kena tahu jugalah kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni. Okay, so Fx sama dengan 2x squared tolak 4x tambah 9. Bila penyempurnaan kuasa 2, first mesti depan x squared positif 1. So, keluarkan 2. Apa yang tinggal? X squared tolak 2x tambah 9/2.
Okay, so Fx. So kamu akan dapat X squared tolak 2X. 9 per 2 letak belakang sikit. Apa nak buh dekat tengah-tengah? Itulah penyempurnaan kuasa 2. Apa dia? Tambah per 2 kuasa 2 tolak per 2 kuasa 2. Apa nak buh kat atas? Yang ini. Negatif 2, negatif 2. Yang ini satu markah. Okay. Next one. 2 kat depan tu duduk dan diam. Ambil 1, 2, 3. Okay. Yang ada kuasa 2. X. Negatif 2 bahagi 2. Negatif 1 kuasa 2. Yang belakang ni, kamu guna kalkulator. Dapatkan jawapan dia. Okay, guna kalkulator. So, kamu akan tekan kalkulator. Negatif. Okay, letak negatif dulu. Negatif 1 kuasa 2 tambah 9 per 2. So, dapat jawapan 7 per 2. Lepas tu baru masukkan 2 ni. Tapi bila masukkan 2, yang ini biar. Jangan masuk pula. Kenapa? Sebab ada kuasa 2. Yang ini baru boleh. 2 kali 7 per 2 jadi tambah 7. So inilah bentuk dia. Okay. So daripada sini, dia suruh tentukan nilai minimum atau maksimum. Okay. So tentukan nilai minimum atau maksimum. So kamu kena bagi tahu minimum ke maksimum. Berdasarkan jawapan kita, yang cikgu buat ni Fx sama dengan 2x tolak 1. Berdasarkan jawapan cikgu ni, bentuk vertex ni 2 ni positif. So kalau positif, graf senyum, maksudnya dia adalah minimum. Okay, apa nilai minimum dia? Bila nilai minimum maksimum, tengok paksi Y. Kalau nak paksi persamaan simetri, tengok paksi X. So nilai minimum kita adalah 7. Tapi dia nak juga nilai X yang sepadan. So X dia adalah bukan negatif 1, 1. Dalam kurungan kita buka. Okay? So settle untuk soalan yang pertama. Soalan kedua. Jangan tengok sangat dua punca nyata ni. Susun dulu yang ni. 2x squared tolak 4x tambah 9 tolak P sama dengan sifar. So A kita 2, B kita negatif 4, C adalah 9 tolak P. Baru tengok soalan. Dua punca nyata berbeza. B squared tolak 4AC lebih besar daripada sifar. Okay. So B kuasa 2 tolak 4. AC lebih besar daripada sifar. Apa dia B? Negatif 4. A 2. C negatif 4 kuasa 2. 16. Tolak dengan 8 kali 9. 72. 8 kali P. Positif 8P. So dapatlah nilai P kita lebih besar daripada 7. Okay. Macam itulah caranya. Okay, soalan B. Fungsi kuadratik yang ni. Okay. So kalau kamu tengok Fx 3. X tolak K kuasa 2. Okay. Kalau kamu perasan ini belum bentuk vertex. Kenapa? Sebab dia ada 2 kurungan macam ni. So kita kalikan yang ni. So dia akan dapat 3. Yang depan jangan kacau. Biar je 3 tu. 3 kali H positif 3H. Okay. So daripada sini, ini adalah positif. Maksudnya graf kita senyum. Senyum titik minimum. Jadi berdasarkan yang ini, apa titik kita? Titik minimum kita. X kita negatif K. So dalam kurungan negatif K, luar kurungan K. Yang ini 3H. Okay, belakang ni titik Y, yang ini titik X. Tapi kena tukar tanda. Soalan, dia bagi tahu titik dia yang ni sebenarnya. So kamu dapat daripada persamaan K3H. Tapi soalan bagi 5P dengan 6P kuasa 2.
Okey? Soalan. Pertama, nyatakan nilai H dan nilai K dalam sebutan P. So, kita bandingkan. Bandingkan K sama dengan 5P. Itulah jawapan dia. Okey? K sama dengan 5P. 3H sama dengan 6P kuasa 2. Kita nak H saja. Pindah 3. 2P kuasa 2. Okey? Soalan yang kedua. Okey, diberi, ni soalan last lah. Diberi bahawa P sama dengan 1. So, kita ganti nanti. Okey, P sama dengan 1. Cari julat nilai T supaya Fx sama dengan T tidak mempunyai punca-punca. So, tak mempunyai punca maksudnya B squared tolak 4AC lebih kecil daripada sifar. Okey, so kamu gantikan P sama dengan 1 kat situ. So, K sama dengan 5P. So, 5, 1. K kita adalah 5. And then, H sama dengan 2. 1 kuasa 2 sama dengan 2. So, dia kata Fx sama dengan T. Fx sama dengan T. Mana? Cari julat nilai T. Diberi bahawa mana T ni? Soalan ni ada betul ke tak ada betul ni? Ke ganti kat sini. Kita cubalah ganti kat sini ya. Saya pun pelik juga soalan dia. Fx sama dengan T. Fx. Oh, okey. Maksudnya, ni Fx sama dengan T. Ni, Fx, T sama dengan, itu maksud dia. Cikgu pun pening tengok soalan tu. Okey. So, 3. Kita ambil yang siap-siap yang ni boleh ya? Cikgu ambil yang ni terus. So, 3. X, K kita 5. X tolak 5 kuasa 2. Cikgu ambil yang ni terus ya. Tambah dengan 3H. So, 3. H kita adalah 2. So, T sama dengan 3. Yang ni kembang. X squared tolak 10X tambah 25. Tambah 6. Okay, so T kita adalah 3X squared tolak 30X. 25 kali 3, 75. 75 tambah 6, 81. So, kita susun bagi sama dengan sifar. 3X squared tolak 30X tambah 81 tolak T. So, A kita adalah 3. B negatif 30. C 81 tolak T. Jawapan dia bagi 1 saja. Kita check. Macam pelik ni soalan ni. Okay. So, B squared negatif 30 kuasa 2 tolak 4. A 3. C 81 tolak T lebih kecil daripada sifar. So, negatif 30 kuasa 2, 900. Tolak 4 kali 3. Besar nombor dia ni. Risau pula. 12 kali dengan 81. Tolak 972. 4 kali 3, 12. 12 T. Tambah 12 T. Okay, betul lah. So, 900 tolak 972 dapat negatif 72. So, negatif 72 bahagi dengan 12. Dapat jawapannya T lebih kecil daripada 6. Okay. So, selesailah tajuk fungsi kuadratik. Okay, terima kasih.